يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله أما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah peristiwanya. Tak kala ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji sedang kamu nampak kejinya? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amatlah keji. Bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata, usirlah Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih suci. Lalu kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Kami takdirkan dia menjadi dari golongan yang tertinggal dalam azab. Dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. Maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji tertentu bagi Allah dan selamat sejahtera kepada hamba-hambanya, nabi-nabi yang dipilihnya. Manakah yang lebih baik? Allah yang demikian kekuasaannya atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu baginya? Bahkan siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu? Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun yang menghijau subur dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Tidak. Bahkan mereka yang musyrik itu adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran tauhid. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat penetapan dan telah menjadikan sungai-sungai di antara bahagian-bahagiannya, dan telah menjadikan untuknya gunung ganang yang menetapnya, dan juga telah menjadikan di antara dua laut yang masin dan yang tawar sekatan semula jadi yang memisahkannya. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Tidak. Bahkan kebanyakan mereka yang musyrik itu tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti umat-umat yang telah lalu, mendiami dan menguasai bumi? Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di antara kamu yang mengingati nikmat Allah itu. Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap gelita darat dan laut, dan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya? Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah?
Maha tinggilah keadaan Allah dari apa yang mereka sekutukan dengannya. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya? Dan siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau sebarang Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah wahai Muhammad, bawalah kemari keterangan-keterangan kamu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Naml, surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-19 dan ke-20 pada malam ini. Bermula daripada ayat 54 sehinggalah ayat 64. Itu pada akhir juzuk 19, itu bermula ayat 54 sehingga ayat 55. Kemudian pada ayat yang ke-56 sampai ke-64 pada juzuk yang ke-20. Iaitu masih semuanya ini dalam surah An-Naml. Kalau sebelum ini kita ceritakan kisah Nabi Allah Musa AS, diikuti dengan kisah Nabi Allah Sulaiman, kemudian Nabi Allah Saleh. Pada malam ini kisah yang keempat, kisah Nabi Allah Lut AS, yang berhadapan dengan kaumnya, yang mereka punya persamaan menyengutukan Allah Ta'ala dengan menyembah berhala. Cuma disebut tentang kaum Nabi Lut kesalahan yang lain selain daripada menyembah berhala, iaitu amalan seks sejenis atau disebut sebagai homoseksual. Bila Allah menyatakan walutan, dan demikian juga Nabi Allah Lut AS yang diutuskan oleh Allah sebagaimana Allah mengutuskan Musa, Sulaiman dan Saleh. Idh qala liqaumihi, ketika mana dia berdakwah kepada kaumnya. Atatuna al-fahishata wa antum tubsirun? Apakah kamu melakukan perkara yang keji sedangkan kamu mengetahui? Artinya kaum Nabi Lut ini yang melakukan perbuatan yang keji dengan mendatangi lelaki-lelaki dengan meninggalkan perkahwinan. Mereka tidak berkahwin dalam memuaskan hawa nafsu mereka yang menjadi jalan suci dan jalan fitrah. Tetapi mereka mendatangi kaum sejenis mereka untuk melepaskan hawa nafsu mereka, sedangkan mereka mengetahui akan keburukannya, kejelekannya. Dan mereka juga mengetahui tentang perbuatan ini ialah perbuatan mungkar yang paling besar yang dilakukan oleh mereka. Oleh kerana itu Nabi Allah Lut AS mengingatkan mereka akan perbuatan ini, supaya mereka ini tersedar dan menyedarinya. Kerana kalangan manusia, ada manusia dia tahu perbuatannya jahat, dia tahu perbuatannya salah, tetapi dek kerana tidak ada yang mengingkarinya, dek kerana tidak ada yang bertindak ke atasnya, maka dia meneruskan kejahatan tersebut. Ada manusia yang tak tahu suatu itu salah, maka dia beritahu, maka dia pun kembali pada jalan fitrah. Ada manusia yang tidak jelas dengan apa yang dia lakukan itu, salah atau betul, maka bila diperjelaskan dia akan tinggalkan. Masalahnya ada watak manusia yang tahu perbuatan itu salah. Sebagaimana juga golongan penyembah berhala mengetahui itu salah, dan mengetahui perbuatan itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kecerdikan serta kebijaksanaan. Namun mereka menganggap ini tradisi, kebiasaan mereka, satu kelompok yang menyembah berhala, dan mereka menganggap ini cara yang paling lazat mereka lakukan, itu kelompok yang melakukan seks sejenis ini. Maka datang Nabi Allah Lut AS mengingatkan mereka, menyedarkan mereka dan memberi amaran kepada mereka akan keji perbuatan ini dalam keadaan mereka tahu. A'innakum, apakah kamu, kata Nabi Allah Lut, la ta'tunar rijal, mendatangi lelaki, syahwatan, dengan penuh keberahian, dengan penuh syahwat, min dunin nisa, dengan meninggalkan perkahwinan. Bal antum qaumun tajhalun, bukan kamu kaum yang jahil tentang akibat besar yang akan menimpa kamu. Baik, perbuatan jahat. Pertama, secara kalau kita lihat ayat ini, pertama Allah Ta'ala kata dalam keadaan kamu tahu. Ayat yang kedua menyebut dalam keadaan kamu tak tahu. Apa beza tahu dan tak tahu? Pada ayat pertama bila Nabi Lut kata
kamu lakukan perbuatan keji dalam keadaan kamu tahu. Pada ayat yang berikutnya, kamu mendatangi lelaki, meninggalkan wanita dengan bersyahwat. Bukan kamu kaum yang jahil yang tak tahu. Maka apakah maksud? Yang pertama, mereka tahu secara fitrah perbuatan ini keji. Yang kedua, perkataan tak tahu pula ialah mereka tak tahu akibat besar yang akan menanti mereka. Ramai orang bila dia buat jahat, dia tak tahu apa akibat yang akan menanti dia. Seumpama seorang anak derhaka pada mak ayah. Derhaka. Dia tahu perbuatan tu salah. Tapi dia tak tahu akibat dia derhaka akan kembali padanya dengan lebih dahsyat. Akhirnya dia terus derhaka, tak berhenti. Sehinggalah sampai waktunya dia mengetahui akibatnya. Bila anaknya pula derhaka pada dia. Bila dia tengok pula kesempitan rezeki. Dia melihat pula sekian-sekian, maka baru dia tahu. Dia perkataan tidak tahu pada ayat yang kedua ataupun ayat yang ke-55 untuk menunjukkan ramai manusia. Bila mana mereka melakukan kemungkaran, mereka melakukan perbuatan keji, mereka melakukan perbuatan yang menyanggah hukum Allah, mereka ini tidak tahu akan akibat besar menimpa mereka. Sama juga orang lalai atas dunia. Mereka tahu mereka lalai. Tapi mereka terus memilih lalai kerana mereka tidak tahu akibat sebenar bila mereka mati nanti. Tak tahu. Sebab semua rasa macam umur panjang, semua rasa macam tak ada apa-apa. Semua rasa mati ni macam tidur. Sebagaimana mereka biasa tidur. Mati tu macam tu. Itu pemikiran orang kafir. Dan itu yang mereka war-warkan. Bahwa itu yang disebut oleh Allah dalam akidah sesat mereka. Wa ma yuhlikuna illa dahab. Kematian kami hanyalah kerana perubahan masa. Datang masa habis, dah habis. Macam kami tidur. Golongan ini jahil tentang akibat. Sehingga para Nabi beritahu tentang hari kebangkitan semula. Tentang adanya neraca timbangan, adanya syurga neraka, adanya pembalasan dan sebagainya. Maka demikian kaum Nabi Lut. Pertama mereka tahu perbuatan itu keji. Tapi mereka jayakan akibat dia. Yang saya katakan ramai orang, bila dia buat perkara yang bertentangan dengan hukum. Memang dia kata tak apalah saya tanggung dosa dia. Tak apalah saya kuburkan asing-asing dan sebagainya. Mereka lupa bahawa akibat setiap perbuatan jahat itu, setiap perbuatan yang menyanggah syariat itu adalah besar. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat seterusnya. Fama kana jawab qaumihi, bagaimana respon kaumnya? Illa an qalu, mereka melainkan mereka berkata, sebab mereka tak ada jawapan untuk melawan Nabi Lut. Mereka tidak ada hujah untuk menjawabnya. Mereka tidak ada rationalitinya. Rationalnya apa tak ada. Lalu apa tindakan mereka? Illa an qalu, melainkan mereka berkata, akhriju ala lutim min qaryatikum. Kita halau seluruh penyokong dan keluarga Nabi Lut daripada negeri kita. Seolah-olah mereka nak jadikan negeri ini negeri yang semua rakyatnya melakukan perkara mungkar. Dan jangan seorang pun menyanggahnya. Menyanggah kemungkaran yang dibuat oleh negara dianggap satu kesalahan negara. Dan boleh dikenakan tindakan. Dan itu yang berlaku kepada banyak negara-negara kufur. Bila dicegah, bila diingatkan tentang perbuatan mungkar, maka mereka menganggap orang ini tidak setia pada negara. Macam di Perancis, bila orang Islam nak pakai purdah, nak tutup aurat. Dia kata kalau tak boleh ikut undang-undang sekular Perancis, boleh berambus. Boleh keluar. Walhal dia tidak mengusik atau tidak ganggu apapun sistem mereka. Tapi mereka keluarkan arahan yang keras, yang pakai purdah, didenda sehingga RM700. Ada sekian nilai euronya. Kemudian kalau mereka terus mengingkari, mereka dialurkan keluar dari negara. Maka perbuatan menghalau negara hanya kerana mereka nak buat perkara yang baik ini sudah dilalui ataupun sudah dilakukan pertama oleh kaum Nabi Lut. Bila Nabi Allah Lut AS mencegah kemungkaran dan mereka tidak mampu menjawab akan segala hujah Nabi Lut AS. Lalu mereka kata kita halau je Nabi Lut ni keluar. Sebelum mereka menghalau Nabi Lut keluar, maka Allah yang dahulu menghalau mereka keluar dari bumi. Kisah sama macam semalam kita cerita. Bila mereka merancang untuk membunuh Nabi Saleh, maka Allah yang membinasakan dahulu mereka sebelum perancangan mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat perancangan, di sisi Allah ada keputusannya. Ada akibat dan hukumannya. Maka perkara sama. Mereka kata kita akan halau Nabi Lut, keluarganya. Innahum unasun yatatahharun, sebab mereka ni orang suci.
Mereka ni kita kata kalau zaman kan itu tutup lebay, tutup lebay. Kita tak nak kawan dengan tutup lebay ni, orang suci ni. Ni jenis semua tak boleh semua orang ni tutup lebay ni. Jadi ini hujah ataupun kenyataan kaum Nabi Lut. Innahum unasun yatatahharun. Puak-puak ni lebay belaka. Yang golongan yang menghina orang-orang baik. Orang-orang yang beri satu jalan kebaikan. Macam kita lah, kita tegur awak ni main judi tak baik. Gaya lebay jangan main sini. Kalau tahu dah haram jangan main sini. Jangan tegur sini, pergi main kat lain. Persendakan. Bila datang orang yang baik, mencegah kemungkaran, mencegah perbuatan jelek. Lalu mereka dengan sebut, oh ni puak-puak lebay. Puak-puak lebay, jangan main sini. Jangan usik kita. Innahum unasun yatatahharun, ni manusia suci ni. Dengan maksud mereka macam menyebutnya secara sinis. Seperti ni, puak-puak yang anggap dia bersih ahli syurga ni. Puak-puak yang anggap ahli syurga. Lalu bila mereka menghina kebaikan yang ada pada orang. Dia bila orang tu buat jahat, itu satu hal. Tapi bila dia mula menghina orang yang mengajak dia buat baik, maka akibatnya menjadi lebih besar. Kita kalau buat jahat, lepas tu datang orang baik, cegah kita. Kalau kita senyap pun dah selamat dah. Senyap, jangan jawab. Memang tahu kita salah. Tapi kalau kita jawab pula, jangan menghina kesalahan dia pula. Dia kata, dah awak semayang tu ingat masuk syurga lah. Dia hina situ pula. Dah awak tu begitu begini, ingat Allah sayang lah. Tapi dia ingat dia Allah sayang. Ini perbuatan yang mula menghina peribadi. Lalu kata mereka, innahum unasun yatatahharun, ni manusia belagak suci. Fa anjaynahu wa ahlahu, maka Allah menyelamatkan Nabi Lut. Wa ahlahu, dan keluarganya, yang dimaksudkan anak-anaknya. Kebiasaan penggunaan ahluhu dalam Al-Quran merujuk kepada isteri. Kemudian barulah diikuti anak-anak. Bila Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan isteri kamu. Isteri kamu daripada api neraka. Ahlun, isteri. Asal kata isteri. Dan yang mengikutinya ialah tabi'nya lah anak-anak. Allah datangkan dengan pengecualian. Alau illa mura'atahu, melainkan isterinya. Ketua kepada ahlinya. Melainkan isterinya, qaddarnaha minal ghabirin. Kami sudah tentukan dia di kalangan orang binasa. Kenapa isteri Nabi Lut dibinasakan oleh Allah? Bukan kerana dia mengamalkan homoseks, lesbian, dia tak buat pun. Tak ada seorang pun isteri Nabi yang curang dalam seksualnya. Tidak ada. Allah Ta'ala pelihara semua isteri-isteri Nabi daripada perkara curang ke seksual. Maksudnya tak adalah yang kita katakan melakukan jadi pelacur ke, tak ada. Tak ada isteri Nabi yang menang pelacur. Semua isteri Nabi datang daripada pernikahan. Dan tak ada seorang pun isteri Nabi yang kita katakan mengkhianati suami dia dengan maksud ada lelaki lain. Tidak ada. Ini pemeliharaan secara fitrah kekeluargaan. Allah pelihara isteri-isteri Nabi. Tetapi dalam hal lain tidak. Tiada jaminan. Dari sudut marwah, dari sudut penjagaan marwah diri memang ada. Tetapi kalau isteri Nabi Lut menyokong perbuatan homoseks dan lesbian. Macam kita lah kita. Ada orang dia tak homoseks, dia tak lesbian. Tapi dia sokong. Dia kata kenapa nak ganggu kebebasan dia? Yalah dia. Ada orang, dia tak melakukan riba, tak tibak riba, tapi dia menyokong. Apa salahnya riba? Menjana ekonomi. Ada orang, dia tak minum arak. Tapi dia menyokong ada arak, tak apalah, biarlah ada arak. Itu kan membuka ruang pekerjaan. Ada orang, dia tak tengok konsert. Sementara pula tiket mahal 500. Dia tak tengok, tapi dia sokong. Dia kata buat apa nak halang orang nak konsert? Biarlah nak konsert, dia nak berhibur. Kenapa pula halang orang nak itu, nak ini? Artinya kita akan jumpa manusia yang mereka tak buat perbuatan-perbuatan keji, tetapi mereka menyokong. Atau mereka tidak mencegahnya. Atau mereka seperti menyetujuinya. Dan inilah kaedah yang disebut oleh ulama berdasarkan ayat ini. Ar-ridha bil maksiyah maksiyah. Redha dengan maksiat tetap dianggap maksiat dan dianggap sebagai pelakunya juga. Kerana itu isteri Nabi Lut dibinasakan. Bukan kerana dia buat homoseks. Dia tak buat. Dia bukan lesbian. Dia kekal dengan Nabi Allah Lut sehingga melahirkan berapa orang anak. Dan catat sejarah melahirkan 2 orang anak. Wanita yang salihah. Tapi kerana dia menyokong.
Isu ni yang kita perlu tahu, siapa pun yang menyokong kemungkaran walau tak buat, dia termasuk di kalangan yang dibinasakan. Siapa pun yang redha dengan perkara yang diharamkan walaupun dia tak pernah buat, maka dia termasuk dalam kelompok tadi. Kita tak pernah berjudi, nombor ekor pun tak pernah. Tapi kita marah orang haramkan judi. Kita perlu ancam orang, jangan. Awak kena sokong saya, kalau sokong saya tak haramkan judi. Saya biar orang berjudi. Kalau awak sokong dia, tak nampaklah kedai judi. Dia ni tak berjudi, tapi dia cakap macam tu. Dia termasuk dalam kelompok yang dibinasakan. Qaddarnaha minal ghabirin. Kami menentukan dia di kalangan yang binasa. Sebab itu maksiat ni bukan sekadar kita tak buat. Itu satu hal. Dan maksiat juga bermaksud kita mencegahnya. Tak buat kita bebas dari sudut diri kita. Tapi bukan masyarakat. Dan bukan tuntutan agama belum lepas. Kita kena cegahnya. Wa imma cegah yang disebut oleh Nabi SAW. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadi. Fa'in lam yastati' fa bilisanihi. Fa'in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dhalika adhaful iman. Siapa sahaja yang melihat kemungkaran, yakni yang mengetahui kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan kekuasaan yang dia ada. Kalau dia tak mampu, maka dengan nasihat dan kata-katanya. Kalau dia tak mampu, maka dengan hatinya. Demikian itu lemah iman. Dalam riwayat yang lain, walaisa wara min ba'di dzalika habbatun minal iman. Kalau tak ada juga benci dalam hati, maka orang ni memang tak ada iman, kata Nabi SAW. Dia tak ada iman langsung. Iman maksudnya orang yang tidak ada tanggungjawab dalam agama. Dia Islam, tapi dia tak beriman. Kerana orang Islam, dia cuma jaga diri dia. Orang beriman, dia menjaga dirinya dan menjaga orang sekeliling dia. Itu kehebatan orang beriman. Kerana keimanan, bila kita yakin sesuatu, kita akan cegah sebarang salah laku di depan kita. Contoh, tuan-tuan tahu 1+1=2. Tiba-tiba kita dengar ada budak dia pun buat sipir, baca sipir 1+1=3. Cegah tak cegah? Tuan-tuan tegur tak budak tu? Kalau kita tak tegur, sebab kita pun tak confirm 1+1=2. Kita pun tak confirm. Tapi kalau kita benar-benar confirm, kita akan tegur. Dek, 1+1 bukan 3. Walaupun kita tak dibayar upah. Sebab ilmu kita menjadikan kita akan mengingkari benda yang salah di hadapan kita. Kita semayang, tengok orang semayang itu tak betul. Kita cegah tak? Kalau kita punya keyakinan, kita akan cegah. Kalau kita pun tak berapa confirm, memang kita tak akan tegur. Macam imam, tambah rakaat lah. Kita pun ikut sekali imam tambah rakaat. Sebab apa? Sebab kita pun tak confirm berapa rakaat. Imam tak ingat, ni rakaat kedua, ketiga. Rakaat kedua, ketiga. Bila kita confirm, takkan kita ikut. Kalau kita ikut, maka batal solat kita. Kalau kita tahu ni dia solat subuh, dia bangun rakaat ketiga, dia rasa macam baru 1 rakaat, bangun rakaat ketiga. Kita antara dua, imam kita tahu imam tu salah, maka kita haram mengikutinya, bukan kita ingatkan imam. Subhanallah. Dan kalau kita pun tak confirm, kita pun akan kena ikut sekali dengan imam. Tak, kita pun tak confirm. Jadi kalau kita tahu, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab tadi kerana kita orang beriman dengan mencegahnya. Demikian yang berlaku pada isteri Nabi Lut. Dia tahu dan dia tak mencegahnya. Para ulama menyebut di antara sebab dia dimusnahkan oleh Allah. Ini isteri, ni level tertinggi. Ni kalau level parti ni timbalan presiden. Kalau level parti, ni presiden dalam rumah tu lah. Bini dia timbalan presiden. Anak sulung dia naik presiden. Artinya kalau secara hierarki, secara organisasi, isteri ni orang penting. Nombor 2 penting lepas suami, jaga anak-anak. Sebab kenapa dia dimusnahkan oleh Allah? Pertama, kerana dia bocorkan rahsia kedatangan malaikat yang berupa lelaki cantik. Dia beritahu ni ada orang lawa datang ni, rezeki tu. Yang kedua, kerana dia tidak pernah mengingkari perbuatan homoseksual dan lesbian. Tak pernah ingkar. Bahkan dia redha. Dia okey. Dia terima. Maka itu antara salah satu ataupun 2 sebab kebinasaan isteri Nabi Lut. Kebinasaan isteri Nabi Lut. Demikian juga kebinasaan isteri Nabi Nuh patut menjadi pengajaran kepada orang yang cuba diam dengan kemungkaran. Orang yang cuba untuk jadi golongan berkecuali. Orang yang cuba untuk tidak komen apa-apa hal-hal kemungkaran. Asal kita hidup bahagia, maka minum cukup. Maka ingat kebinasaan itu sebagaimana berlakunya kebinasaan pada isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Tak ada seorang pun boleh diam daripada kebenaran. Ataupun tak ada seorang pun boleh diam daripada kemungkaran. Bahkan kata Imam Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq, Abu Ali Daqqaq,
As-sakitu 'anil haqq syaitanun akhrasu. Yang diam mengungkapkan kebenaran itulah syaitan bisu. Artinya kalau kita nak selamat sebagaimana selamatnya semua orang-orang bersama dengan para nabi, maka kita belum jadi kelompok yang mencegah kemungkaran dan mengetahui kemungkaran itu mungkar. Tak boleh jadi kelompok biarlah asal saya hidup sihat, hidup senang, makan minum cukup, anak sekolah dah, saya pun tunggu-tunggu mati. Ini akan ditanya oleh Allah tentang perkara mungkar berada di sekeliling kita. Wa amtarna 'alaihim matara, kami hujani mereka dengan satu hujan, iaitu hujan batu. Hujan yang paling dahsyat yang berlaku atas dunia ni namanya hujan batu. Bukan hujan air. Hujan batu daripada batu api neraka. Yang kita dah sebut dahulu, setiap batu tadi tertulis nama orang-orang yang dibinasakan. Bila Allah menyebut wa amtarna 'alaihim matara, seolah-olah tak ada yang selamat sebab hujan tak mungkin ada yang tak basah. Dan namanya hujan. Maka semua kenalah. Hujan ini pula hujan batu, semua ranak, semua binasa. Diikuti dengan gempa bumi yang kuat. Diikuti dengan diangkat bumi ke atas dan dihempap daripada atas ke bawah dan diterbalikkan. Yang atas menjadi bawah, kemudian dihujani dengan batu. Fasa'a matarul munzarin. Seburuk-buruk hujan yang menimpa kaum yang telah diberi peringatan. Ayat ini mengingatkan kita bahawa satu kaum itu tak akan dibinasakan melainkan sesudah diberi peringatan berkali-kali. Tetapi bila peringatan itu diingkari, diikuti dengan ancaman kepada pemberi peringatan, bahkan diikuti dengan tindakan-tindakan yang keterlaluan seperti menghalau keluar ataupun membunuh. Sebagaimana kaum Quraisy bila mana mereka mula untuk merancang membunuh Rasulullah SAW. Dan merancang untuk menghalau Nabi SAW dan para sahabat. Maka seolah-olah ayat ini nak beritahu kesudahan orang yang menghalau Nabi, kesudahan orang yang hendak membunuh Nabi, maka mereka akan binasa sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Peringatan yang keras. Kerana kita tahu ayat-ayat tentang cerita para Nabi yang kebanyakannya Makkiyah, diturun pada fatrah masa Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Dalam keadaan Nabi SAW mendapat penindasan, tribulasi yang hebat. Kejahatan-kejahatan Quraisy yang melampau. Walau Rasulullah SAW orang yang pernah dihormati satu ketika dahulu. Anak beranak mereka, bukan anak pemimpin mereka. Ini keturunan Abdul Muttalib, pemimpin mereka. Bukan cucu kepada Abdul Muttalib, pemimpin mereka. Anak saudara kepada pemimpin mereka Abu Talib. Daripada keturunan pemimpin. Pun tidak selamat untuk mereka menganiayanya. Maka Allah Ta'ala memberi amaran. Dengan kisah ini, hiburan pada Rasulullah dan amaran kepada orang yang menderakanya. Kemudian kata Allah, lepas habis cerita 4 kisah. Qul alhamdulillah. Katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah dengan hidayah? Sebab hidayahlah kamu selamat. Katakan alhamdulillah dengan perjuangan para nabi yang hebat ini dalam menegakkan kebenaran. Sebab kita bersyukur dengan kebaikan yang berada di mana-mana pun alhamdulillah. Kita dengar mana-mana kebaikan menang, kita sebut alhamdulillah. Walaupun kita tidak berada di situ. Kita dengar ada kebaikan di mana-mana tempat, kita sebut alhamdulillah. Kita dengar ada masjid masya-Allah aktif, penuh jemaahnya, alhamdulillah. Sebarang kebaikan kita ungkapkan alhamdulillah. Sebagaimana kita juga alhamdulillah pada diri kita. Kan nikmat yang Allah berikan nikmat iman. Kalau tidak, nescaya kita di kalangan orang yang dibinasakan oleh Allah. Yang dibinasakan ini semua kerana tak ada iman. Maka alhamdulillah kamu ada iman. Alhamdulillah kamu dipilih oleh Allah dengan ketakwaan. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan salam sejahtera kepada hamba-hamba yang terpilih di kalangan para nabi. Di sini Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk mengucapkan salam sejahtera kepada semua para nabi. Ungkapan alaihimussalatu wassalam. Setiap kali kita sebut nabi, kita sebut alaihissalam. Alaihissalam. Bila Allah sebut di sini, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan sejahtera ke atas kaumnya, hamba-hamba yang terpilih, yakni nabi-nabi dan rasul. Sebab itu bila kita sebut mana-mana nabi, nabi apa? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kerana Allah perintah kita. Mana-mana nabi kita tak sebut nabi nama dia je, kemudian senyap. Nama siapa? Nabi Musa. Senyap. Sebutlah alaihissalam. Nabi Isa, Isa mana ni? Alaihissalam. Apatah lagi sebut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam. Nabi-nabi lain disebut salam alaihissalam berdasarkan ayat ini. Wassalamun
ala ibadihi alladhina istafa, dan sejahteralah kepada hamba-hamba yang terpilih di kalangan para nabi dan rasulnya. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah lebih baik daripada apa yang mereka sekutukan? Baik, bila Allah dah cerita 4 kisah nabi alaihimussalatu wassalam, maka Allah kembali mentaujikan ataupun menghadapkan ayat ini kepada golongan musyrikin Mekah penyembah berhala. Kerana Rasulullah SAW berdakwah dengan mereka, golongan ini. Dan kita tahu golongan yang paling kuat pemusuhan dengan Islam ialah penyembah berhala. Kerana ruang yang diberikan untuk kita menyampaikan kebenaran terlalu sempit berbanding golongan ahli kitab. Ada 2 golongan yang paling memusuhi Islam. Yang pertama golongan penyembah berhala, yang kedua golongan Yahudi. Adapun Yahudi kerana dengki. Adapun golongan penyembah berhala kerana syaitan pegang dia dengan begitu kuat. Penyembah berhala pegang kuat supaya mereka berbangga dengan berhala mereka dan memerangi siapa yang tidak menyembelahi penyembahan berhala. Sebab itu kita tengok mana-mana negara yang menyembah berhala punya sikap yang keras pada orang Islam. Amat keras. Baik kita cerita Cambodia ke, baik kita cerita India ke, baik kita cerita Nepal ke, yang sembah berhala, Thailand ke, dia punya sikap yang keras kepada orang Islam. Allah sebut dalam Quran. La tajidanna asyaddan nasi. Kamu akan dapat orang paling kuat permusuhan kepada orang beriman. Siapa dia? Alladzina asyraku. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah menyatakan la tajidanna asyaddan nas. Kamu dapati yang paling keras, paling kuat pemusuhannya kepada orang beriman, penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Ada pun orang yang lebih aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, yang paling dekat, kasih sayang, yang boleh sikit toleransi pada orang beriman ialah orang-orang Kristian. Ahli kitab Kristian. Sebab itu orang Kristian lebih cepat menerima Islam berbanding lain. Dan bila turun Nabi Isa, maka orang Kristian semuanya memeluk Islam. Semua. Tanpa pengecualian. Tinggal lagi Yahudi dan penyembah berhala. Untuk menjadi musuh orang Islam. Untuk menjadi penyokong Dajjal. Adapun orang-orang Kristian memeluk Islam. Sebab itu kita lihat Islam berjaya di negara-negara Kristian. Diislamkan. Bahkan gereja dibeli menjadi masjid. Kita tak dengar beli rumah tokong untuk buat masjid. Tapi gereja-gereja yang dibeli dibuat masjid ini berlaku banyak di negara Eropah dan Amerika Syarikat. Terlalu banyak. Sebenarnya ia bukan masalah beli tu, dia ada satu signifikan. Signifikan atau makna besar bahawa orang Kristian akan masuk Islam. Bahkan gereja dia itu gereja dia. Benda paling mulia diserahkan pada orang Islam. Dia tak jual kepada penyembah berhala. Untuk jadi pusat berhala takkan. Tapi dia jual kepada orang Islam. Kita nampak zahir macam dia tak ada duit. Hakikat sebenar itulah tanda atau kita katakan itulah simbolik bagaimana Kristian memeluk Islam. Hagia Sophia daripada gereja bertukar menjadi masjid. Tukar menjadi masjid dan mereka memeluk Islam. Banyak mana negara-negara yang Islam masuk, yang asal mereka Kristian, mereka memeluk Islam. Seperti Mesir sebagai contoh. Mesir lah orang Kristian, Ortodok. Kerana memeluk Islam. Filistin sebagai contoh. Mereka memeluk Islam. Kerana mereka ini padri-padri Kristian waktu itu. Sebab itu berlakunya perang salib. Kristian dengan Islam. Dan merebut Baitul Maqdis. Bahkan sebelum itu Umar Al-Khattab. Juga dengan golongan ahli kitab. Yang padri-padri mereka berkata, kalau benar orang Islam yang akan menguasai Baitul Maqdis, pemimpinnya sudah disebut dalam kitab Taurat kita, dalam kitab Injil kita. Kita akan tengok pemimpin dia pemimpin yang sifatnya macam ni. Tawaduk orangnya. Dia akan datang dengan merendah diri untuk mengambil kunci Baitul Maqdis. Akhirnya Umar Al-Khattab datang dengan Aslam, pembantunya, menaiki unta yang digilir-gilirkan. Ketika mana ia mendekati kota Baitul Maqdis, Umar berada di bawah, pembantunya berada di atas. Maka Aslam berada di atas unta dekat tunduk. Sebab malu dia bukan bos. Umar Al-Khattab berada di bawah yang tak akan disangka orang sebagai bos. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah dari jauh bertakbir, Allahu Akbar. Kerana Abu Ubaidah yang ketua waktu itu. Melihat kehebatan Umar Al-Khattab, tawaduknya dia. Di hadapan semua orang ni, orang Islam dan di hadapan orang kafir. Pemimpin Kristian kata, wah bagusnya pemimpin Islam. Dia naik unta kadang tunduk balik. Tunduk. Macam tuan-tuan dengan kuliah dah tunduk. Bagus nampak. Tapi kita tunduk tidur.
Dia tunduk merendahkan kepalanya kerana malu. Malu. Akhirnya bila sampai dia ketahui Umar Al-Khattab, dia ada sifat tawaduk yang sempurna. Maka Padri Kristian menyerahkan kunci tersebut tanpa sebarang peperangan. Kerana kata Padri itu, kalau yang datang pemimpin itu ada sifat orang yang telah disebut dalam kitab kita, maka kita memang tak ada lawan dia sebab kita tak akan menang. Tapi kalau bukan sebagaimana disebut dalam kitab kita, kita kena lawan, kita boleh menang. Itu cerita bagaimana pembukaan Baitul Maqdis kali pertama pada zaman Umar Khattab. Sebelum berlaku kali kedua pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini di antara kita katakan kalau Baitul Maqdis dipegang oleh orang Kristian, orang Islam boleh ambil. Tapi kalau Baitul Maqdis dipegang oleh orang Yahudi, berarti orang Yahudi akan mati semua. Kalau Baitul Maqdis dipegang oleh orang Kristian, Islam akan ambil. Dan orang Kristian akan memeluk Islam. Tapi kalau Baitul Maqdis dipegang oleh orang Yahudi, Islam juga akan ambil, tapi Yahudi akan mati semua. Ini berdasarkan hadis yang sahih berkait dengan pembebasan Baitul Maqdis di akhir zaman. Sehingga Nabi menyatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam membunuh orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi bersembunyi pun lalu berkata batu dan pokok, wahai hamba Allah, wahai mukmin, wahai hamba Allah ni Yahudi bersembunyi belakang aku, datanglah ke sini bunuh dia. Pokok dan batu pun suruh bunuh juga. Bayangkan itu cerita beza pembebasan Baitul Maqdis. Kalau orang Kristian pegang, orang Islam akan ambil. Dan Kristian akan memeluk Islam. Kalau Yahudi pegang, orang Islam akan ambil dan Yahudi akan mati. Tapi apa yang berlaku kalau sekali Yahudi pegang Baitul Maqdis, Kristian datang lawan dia, Kristian akan menang lawan Yahudi. Kristian akan menang. Dan kemenangan mereka kemenangan yang disebut sebagai tadawul, bersilih ganti. Kalau kita baca sejarah, sejak Yahudi kejap Kristian duk gaduh, berebut. Sehingga datang Islam memutuskan hak milik Islam. Sehingga berlaku kejadian kita sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik? Yang telah menciptakan, yang telah memberi rezeki, yang telah mencipta kehidupan, ataupun apa yang kamu sekutukan. Bila Allah sebut benda tu, maka Allah datangkan dari dalil ketuhanan. Allah tanya. Tanya ini bukan tanya suruh jawab. Tanya untuk menyatakan salahnya kamu buat. Bila Allah menyatakan, Amman khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Dan menurunkan daripada langit hujan. Fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin. Kemudian dengan hujan tadi Allah tumbuhkan tanam-tanaman. Kebun-kebun yang begitu indah. Hada'iq, kebun-kebun. Dzata bahjatin yang begitu indah, yang menghijau. Maka nalakum antum bitu syajaraha. Sedangkan kamu tidak mampu menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut. Tuan-tuan tanya petani, apakah mereka yang berkuasa menumbuhkan tanaman tu? Tak, mereka cuma semai kemudian tunggu. Kita tanam pokok, apakah kita yang menghidupkan pokok? Kita dah tanam, tak tanam pasur, tak sekian-sekian kemudian tunggu esok. Naik tak naik, putik tak putik. Kemudian bila besar kita baja, kita siram, kita pun tunggu. Berbuah ke tak buah, kita pun tak tahu. Ada musim durian menjadi, ada tak menjadi. Kalau kita yang menumbuhkannya, pasti durian menjadi je. Tapi pokok kita, ada waktu bermusim, ada buah, ada waktu tak ada buah. Kita berkata tahun ni tak jadilah. Tahun lepas jadi, tahun ni tak jadi. Kenapa? Bukan kita yang menumbuhkannya. Kita cuma berusaha untuk menumbuhkannya. Hakikat Allah menumbuhkannya. Kemudian kata Allah, Ailahum Allah. Adakah ada Tuhan yang lain selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun. Bukan kamu kaum yang sentiasa sesat. Padahal senang dan mudah je. Siapa ciptakan langit dan bumi? Siapa? Berhala ni ke? Yang turunkan hujan? Berhala ni ke? Yang menumbuhkan tanaman, yang menghijau? Berhala ni ke? Atau ada Tuhan lain? Tuhan lain yang kamu sembah, yang kamu anggap ini? Apakah ini Tuhannya yang menurunkan hujan, yang itu menciptakan langit? Ailahum Allah. Balhum qaumu ya'dilun. Tapi kamu kaum yang sesat. Tak erti fikir. Amman ja'alal arda qarara. Dan siapakah yang menjadikan bumi tempat tinggal manusia? Tetap bumi ini. Wa ja'ala khilalaha. Dan dijadikan antaranya itu anhara, sungai-sungai. Wa ja'ala laha rawasiya. Dan dijadikan dalam bumi itu, di bumi itu gunung ganang. Pemasak pada bumi. Rawasiya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Dan yang menjadikan antara sungai dan laut itu adanya penampang.
adanya sekatan sehingga tak bercampur. La ya berian. Air masin tak masuk air tawar tak masuk air masin. Hidupan air masin tak masuk dalam hidupan air tawar dan sebaliknya. Ini hajizan, sekatan fit yang semula jadi. Kita tak nampak tiangnya, kita tak nampak kayunya, tapi Allah jadikan sekatan secara fitrah. Yang laut ini tak ke sungai, sungai ini tak ke laut. Okay, siapa yang buat ni, tanya Allah. Siapa buat? Ailahum ma'allah, adakah Tuhan lain ke yang buat? Selain Allah, ada Tuhan lain? Tanya Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tak tahu. Kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maksudnya ini antara benda yang kita tak pernah fikir. Yang kita fikir esok nak makan apa? Yang kita fikir duit kita berapa banyak? Yang kejadian langit dan bumi yang membuktikan ketuhanan ramai manusia tak nak fikir. Walau itu perkara yang penting. Mengenali Tuhan perkara paling penting. Amma yujibul muttar, atau siapakah yang memperkenankan doa orang terdesak, muttar, orang dalam kesempitan. Idza da'ah, bila menyeru kepada Allah. Wa yaksifus su, dan menghilangkan kesusahan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan menjadikan kamu sebagai pemimpin-pemimpin atas muka bumi. Tanya Allah, waktu kamu terdesak, waktu kamu sempit, waktu kamu susah, kamu mohon pada siapa? Apakah pada berhala? Fitrah manusia, tengah laut, pecah bot, pecah kapal. Dalam hutan belantara seorang diri. Dalam kesusahan penyakit kritikal yang tak boleh sembuh dan tak ada ubat. Masa tu dia mohon pada siapa? Allah. Semua ta'aruf pada satu zat yang satu. Tidak yang lain, ya Allah. Walaupun dia komunis. Yang tak percaya Tuhan tu. Komunis. Apatah lagi yang memang ada asas ketuhanan. Agama samawi. Dan demikian juga penyembah berhala. Dia tak akan seru berhala dia waktu susah. Kalau diseru juga, dia belum susah lagi. Dia susah betul-betul, fitrahnya hanya nampak satu. Allah. Lepas tu Allah tanya, dah dalam kesempitan tu kamu mohon pada siapa? Dalam keadaan kamu perlukan sangat, kamu mohon pada siapa? Kalau bukan Allah. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan dialah Allah yang menjadikan kamu pemimpin atas muka bumi. Bila Allah sebut pemimpin atas muka bumi, Allah jadikan semua bumi ini tunduk kepada manusia yang bernama khalifah ini. Dan Allah jadikan kita ini semua layak jadi pemimpin, semua. Tentu tak ada istilah seorang tu dia keturunan pemimpin selamanya dia pemimpin, tak ada. Ada kalau tuan-tuan tengok presiden-presiden di seluruh negara. Tengok dulu dia kerja apa. Yang tu jual surat khabar, kemudian jadi presiden negara. Yang tu menjaja pasar malam, kemudian jadi presiden negara. Yang tu kerja accountant, kemudian jadi presiden negara. Yang tu jadi peguam, kemudian presiden negara. Yang tu dulunya sekian-sekian, kemudian jadi presiden negara. Yang tu dulu banduan, kemudian jadi presiden negara. Jadi kisah Nelson Mandela. Kalau kita tengok watak-watak orang yang menjadi pemimpin negara, apakah dia keturunan pemimpin? Tak ada. Tak ada istilah keturunan pemimpin jadi pemimpin. Semua orang boleh jadi pemimpin. Kadang-kadang kita tak sedar. Mungkin sekarang hari ni kita cuma buku lauk, buku nasi, esok-esok presiden negara. Mana kita tahu? Mungkin hari ni kerja kita cuma kita katakan pergi pejabat, balik pejabat. Esok lusa kita jadi pemimpin negara. Mungkin hari ni nampak kita orang biasa je. Pergi kuliah pun tidur. Esok-esok punya ahli parlimen dia. Dah pemimpin negara. Tak ada orang boleh kata dia keturunan pemimpin untuk dia securekan kepimpinan milik hak keluarga dia. Tak ada. Sebab tu bila Allah menyatakan wa ja'alukum, kami jadikan kamu semua wahai manusia khulafa'al ardh, pemimpin atas muka bumi. Kita tak dipimpin, anak kita pemimpin. Anak kita tiba-tiba jadi pemimpin. Tak ada istilah dulu bapak jadi ketua kelas. Jadi ingat anak-anak bapak jadi ketua kelas juga. Itu kita nak jaga kita punya haibah keturunan kita. Ketua kelas. Tak ada. Ayah dia ketua kelas, anak dia hari ni bukan ketua kelas. Hari ni anak dia, ayah dia tok guru, esok bukan anak dia tok guru. Orang lain tok guru. Anak yang tidur dalam kuliah tu tok guru. Faham kali? Anak orang yang tak datang kuliah tu tok guru. Itu urusan Allah. Supaya kita tahu bahawa antara nikmat yang Allah beri pada manusia, Allah boleh jadikan semua pemimpin. Yang saya katakan kalau tuan-tuan tengok, semua pemimpin dunia ni semua latar belakang mereka berbeza. Bahkan kadang-kadang orang tu bukan warga negara situ pun. Jadi pemimpin Peru. Orang Jepun jadi pemimpin Peru. Ada. Sejarahnya ada. Bukan daripada negara tu jadi pemimpin.
Ni orang Islam datang daripada sekian-sekian, jadi Datuk Bandar kat England, London. Datuk Bandar dekat sekian negara. Kerana kepimpinan ialah nikmat yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Tak ada seorang pun boleh sombong dengan kepimpinan kerana Allah boleh jatuhkan dia. Bagaimana Allah boleh naikkan yang lain. Dan siapa pun boleh Allah naikkan. Tanpa terkecuali siapa dia. Sebab dia isu kepimpinan, dikatakan isu siapa, dia bukan milik keturunan, warisan. Kalau kepimpinan menjadi milik warisan, dia semakin diktator, makin diktator, makin jahat. Sebab itu Allah jadikan kepimpinan ini bukan milik keturunan. Hatta Nabi SAW pun Allah tak jadikan keturunannya jadi pemimpin lepas tu direct. Tak dijadikan terus Hasan jadi pemimpin. Hussein jadi, tak dijadikan. Tu Abu Bakar dulu. Umar, Uthman, Ali, kemudian umat Islam pegang pada Hasan sekejap. Kemudian datang Muawiyah. Kemudian terus generasi namanya Umayyah. Kemudian Abbasiyah. Untuk tunjukkan hatta seorang Nabi pun, dia bukan satu jaminan bahawa anaknya akan jadi pemimpin. Sebab itu urusan Allah pemimpin. Allah boleh lantik siapa yang dikehendaki. Mungkin pada waktunya Allah beri pada sekian berdasarkan janji Nabi SAW. Kemudian kata Allah lagi, Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah yang beri segala nikmat tadi? Qalilan ma tadhakkarun, maka sedikit daripada kamu yang mengambil pengajaran. Sedikit daripada kamu yang mengambil iktibar. Ammai, kemudian kata Allah, dan siapa pula yang memberi petunjuk kepada kamu fi zulumatil barri wal bahr, pada kegelapan darat dan juga kegelapan laut. Yang ni ketika mana kamu sesat dekat darat, kamu sesat kat laut, waktu itu siapa yang beri petunjuk? Tetapi bila kita dalam sesat, tengah-tengah laut sesat nak ke mana ni? Masa tu kita mohon petunjuk siapa? Tengah-tengah di darat ni sesat, masa hutang sesat. Ramai mana orang daki gunung, hiking gunung sesat. Tak jumpa jalan balik. Yang tukang cari pun sesat sekali. Masa tu dia minta petunjuk siapa? Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati kamu sesat, kemudian kami beri petunjuk jalannya. Ulama menyatakan ketika Rasulullah keluar berdakwah dan kadang-kadang Rasulullah sedih, Nabi pun lalu dekat tempat-tempat yang tidak dikenali, kerana Nabi tak tahu nak jalan pulang. Maka bertambah sedih Rasulullah. Maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati kamu sesat wahai Muhammad, kemudian kami tunjuk kamu jalan pulangnya. Maksudnya tunjuk balik jalan mana nak balik Mekah. Tuan-tuan, bukankah satu musibah kalau kita tak kenal jalan balik? Sesat kat JB pun dah huru-hara dah. Tu pakai Waze tu. Sesat. Oh, susah dah. Telefon suami tak angkat. Telefon anak tak angkat, dah kelang kabut dah. Ya Allah, selamatkan aku. Baru JB. Bukan tengah laut ni, bukan tengah hutan. Sebab sesat ni menjadi satu benda yang tekanan pada kita. Kita sesat, satu tekanan. Kali itu kata Allah, siapa yang beri petunjuk khas pada kamu sampai jumpa jalan keluar? Kalau tuan-tuan dengar cerita orang sesat di hutan, sesat kat mana-mana, dengar cerita dia. Saya ikut ni, tiba-tiba naluri saya rasa nak ikut sini. Akhir nampak. Akhir jumpa. Akhir. Siapa yang beri petunjuk tadi? Kalau bukan Allah. Dan kamu pun mohon pada Allah. Wa may yursilur riyah, dan siapa pula yang mendatangkan angin? Bushra, yang membawa khabar gembira dengan hujan. Tuan-tuan, dah lama kemarau, dah lama panas. Mula khabar gembira datang dengan angin yang sejuk. Oh, ni nak hujan ni. Masa kita seronok. Allah beri mukaddimah kegembiraan. Semua pun benda baik, benda yang kita tunggu-tunggu Allah beri mukaddimah. Kita nak tunggu anak lama, mukaddimahnya bini kita mengandung. Mukaddimah ni. Oh, kita dah gembira. Supaya gembira kita lama. Tak ada tahu-tahu beranak je bini kita. Masa mana ngandung kita pun tak tahu. Bang, dah kita dapat anak dah bang. Bila beranak semalam? Ini bukan gembira ni, jadi macam pelik pula ni. Allah beri mukaddimah, ngandung dulu, sakit perut, pergi hospital, pergi klinik, mabuk sekian. Kita gembira. 9 bulan gembira. Sebelum dapat anak. Demikian kata Allah, siapa yang menghantar angin, yang bawa berita gembira. Sebelum turunnya hujan. Dah rasa gembira nak hujan ni. Yang nak hujan, rasa gembira. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain pada Allah yang mendatangkan itu semua? Apakah berhala ni yang kamu sembah ni? Yang bawa hujan, yang tunjuk jalan dalam kesesatan darat dan lautan? Ta'ala Allah, maha tinggi Allah. Amma yusyikun, dengan apa yang mereka sekutukan. Bukan label Allah lah yang kamu sekutukan tu. Bukan label dia. Bukan, kita katakan, bukan tahap dia. Tinggi berhala tak ada langsung tahap dia. Dia sebut Ta'ala, tingginya Allah, maha tinggi Allah.
Kalau kita bercakap bahasa mudah, bukan level dia. Nak bandingkan berhala ini sebagai Tuhan, yang beri itu, beri ini, tak dia beri apa-apa. Kamu bersusah payah untuk mengadakan dia, bina dia, beli dia. Sedangkan Allah Ta'ala melepaskan kamu dari susah payah kamu. Amman yabda'ul khalq, Allah sebut sebab khusus pula. Dan siapa pula yang memulakan kejadian, summa yu'iduhu, dan mengulangi kejadian, yang menciptakan kamu dari tak ada, kemudian mengembalikan kamu sesudah kamu tak ada. Ini kemati. Lepas kamu mati, bangkitkan semula. Wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapa yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi. Langit yakni hujan. Sebab kepada rezeki. Contoh kita ni kalau cerita bab ekonomi, kalau negara tu dah hujan dah jarang, itu pun dah rosak ekonomi dia. Habis. Dan rezeki daripada bumi. Dengan keluarnya galian itu, galian ini, tanaman itu, tanaman ini. Tuan-tuan tengok semua negara wa imma rezekinya punca dari langit dengan kesuburan, atau daripada bumi yang Allah keluarkan mineral dan galian. Ini macam negara-negara Teluk. Dulu negara Qatar, negara Emirat, Kuwait, ini semua padang pasir. Ini negara Saudi, padang pasir. Allah keluarkan minyak. Allah keluarkan minyak, yang rezeki dari bumi. Akhirnya negara ini negara kaya. Bertukar negara ini. Siapa yang berrezeki? Kalau Allah tahan minyak tu, bila Allah jadikan minyak tu murah, tengok dulu bila minyak murah, huru-hara semua negara. Minyak sampai $25 satu barrel. Jatuh lagi 19. Habis kena buang kerja semua. Ini rezeki dari Allah. Kalau Allah sekat minyak tu, siapa boleh hadirkan balik minyak tu? Ini sekarang bila krisis tenaga dunia. Sebab perang Rusia, Ukraine, krisis di Eropah, juga krisis bila negara-negara OPEC. OPEC itu bukan negara pengeluar krepek. OPEC ini negara pengeluar minyak. Antaranya Saudi. Cuba hakkan pengeluaran 2 juta barrel satu hari untuk biar harga naik. Sebab dia banyak duit habis. Maka sekat, jadi ekonomi lagi dia tak menentu. Sehingga Bank Dunia beri amaran tahun depan mungkin masalah sikit. Krisis tenaga itu dan ini. Baik kita katakan, kita jangan cerita tahun depan lah. Kita, kalau Allah sekat apa yang dia rezeki di bumi, habis kita. Sebagaimana Allah sekat awan, langit daripada menurunkan hujan, habis kita. Allah ingatkan balik siapa bagi rezeki itu, langit dan bumi. Tentang keyakinan ini, menjaga orang beriman tak susah hati. Allah bagi rezeki. Kemudian kata Allah, Ailahum ma'allah. Ada Tuhan lain ke? Selain Allah yang boleh datangkan benda ni, yang boleh selesaikan kemeluk ini. Kul, kalau ada, kata Allah, kalau ada, kul, katakan wahai Muhammad pada mereka, hatu burhanakum, datangkan dalil. Oh itu Tuhan. Itulah berhala yang turunkan hujan, itulah berhala yang itu. Katakan, bawa bukti mana? In kuntum sadiqin, kalau kamu benar. Allah sebut satu persatu nikmat yang Allah bagi. Allah sebut satu persatu kuasa Allah Ta'ala pada alam ini. Allah sebut satu persatu pada segala sejarah kejadian manusia dan alam. Allah sebut semua, kemudian Allah tanya, ada Tuhan lain, ada Tuhan lain, ada Tuhan lain, ada Tuhan lain. Kemudian Allah kata, kalau ada, oh okey. Apakah pernah berhala yang mendakwa dia lah menciptakan bumi? Berhala mana? Kalau ada yang mendakwa berhala ni yang turunkan hujan, berhala mana turunkan hujan? Kita nak heret berhala ni, nak letak kat padang pasir, biar turun hujan. Berhala mana? Yang boleh beri itu, boleh beri ini. Semua itu tidak memberi manfaat dan mudarat. Hatta pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri pun perlu digerakkan oleh orang. Orang kena gerak dia. Bila banjir, hanyut dia. Kena selamatkan. Bila terbakar, kena keluarkan. Tidak terbakar sekali. Apakah ini level Tuhan? Tuan-tuan, ini pertanyaan bukan nak tahu jawapan. Nak beritahu betapa bodohnya kamu. Tanya nak tunjuk kamu makin bodoh. Dengan apa yang kamu lakukan, menyekutukan Allah Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.